Assalamualaikum and hi everyone. So kita masih di chapter 2 SM015 under subtopic 2.1 equations. In previous video kita dah tengok rules and how to simplify set, and this time kita nak belajar macam mana kita nak rationalize quotient. Quotients mean fraction that involve set in the denominator or numerator. Okay. Apabila kita ada sesuatu fraction, okay, fraction ni per, yang melibatkan ada penggunaan set di bahagian numerator ataupun denominator, kita kebiasaannya akan rationalize quotient ini dengan cara kita multiply denominator and numerator by the conjugate, okay, by the conjugate of the denominator or numerator. So hari ni kita nak belajar tentang conjugate. Okey, kebiasaannya kita buat proses rationalize ni apabila kita tengok ada set di bahagian bawah. Tetapi dia boleh juga jadi kalau kita ada set di bahagian atas. So depends on question. So generally madam nak cerita tentang conjugate ni bila kita ada set di bahagian bawah. Okey. So conjugate ada dua jenis. Yang pertama adalah conjugate by itself, ataupun yang kedua kita akan conjugate dengan cara change sign in front of set. Okey, madam bagi contoh di sini, kita tengok dulu conjugate itself. Okey, conjugate, kalau kita ada satu fraction, contoh begini, madam tak tulis di bahagian atasnya, di numerator, it can be anything, tapi madam ada single set di bawah ini iaitu set A. Hanya ada single set sahaja. Okay, tak ada perkara lain, single set. So kalau macam ni, conjugate-nya adalah itself, which means kita kata conjugate-nya adalah dirinya sendiri, iaitu set itu sendiri. Kalau atas ni kita ada set A, so conjugate-nya juga adalah set A. So bila kita kata conjugate-nya adalah set A, bila kita buat proses rationalize, apa yang kita akan buat adalah kita akan darab numerator dan denominator dengan conjugate ini. Tadi kita kata conjugate-nya adalah set A. So bila kita buat proses rationalize, apa yang kita buat adalah kita akan darab begini. Okey, darab conjugate di bahagian bawah dan atas fraction ini. Okey, ini yang kita panggil sebagai proses rationalize. Okey, so remember again, kalau kita jumpa fraction, okay, yang ada single set sahaja di bahagian denominator, conjugate-nya adalah set itu sendiri. So bila rationalize, kita akan buat proses darab begini. Darab dengan conjugate di bahagian atas dan bawah. Okay, next yang kedua, conjugate yang memerlukan kita untuk change sign in front of set. Okay, contoh yang pertama, kalau kita ada fraction, again, di atas boleh jadi anything. Di bawah kita ada A plus minus square root B. Maksudnya ada melibatkan operasi plus minus. Tadi single set sahaja. Sekarang sudah ada plus minus with number. Masih ada tapi hanya ada satu sahaja set. And ada operasi plus minus with another number. Okey, kalau case begini, conjugate-nya adalah kita akan change sign in front of set. Ini set kita, so kita akan cuba terbalikkan sign dekat sini. Okey, sebagai contoh madam bagi, kalau kita ada satu fraction yang ada 3 plus square root 2. So, if we were asked what is the conjugate for this quotient, kita akan kata conjugate-nya adalah kita akan change sign in front of set sahaja. Nombor di depan ini stay. Okay, change sign di hadapan set sahaja. Maksud plus ini akan ditukar menjadi minus. So, nombor di depan stay, sign di hadapan set kita akan tukar. This is the conjugate. Okay, tukar jadi minus. Or same case kalau katakan kita ada contoh 3 minus set 2. So kita akan conjugate dengan cara 3 plus set 2. Tukar sign di hadapan set. Okay, so ini contoh. Pattern yang kedua adalah kalau kita ada quotient, okay, yang di bawahnya ada dua set yang ditambah atau ditolak.
Okay, ada dua set, ada operasi plus or minus. So, apa yang kita akan buat masih menggunakan method yang sama. We would change sign in front of set. So, normally disebabkan sini ada satu set, kita akan tukar sign yang ini. Okay, so dia jadi, kalau plus dia akan jadi minus lah. Kalau minus dia jadi plus. Okay, dan yang set satu lagi kita akan staykan dia. Okay, yang kita tukar adalah yang melibatkan plus minus ini. Okay, so tadi kita dah kenal apa itu conjugate, macam mana kita nak recognize conjugate yang betul. So kita ada dua case dekat sini, itself, and kita perlu change sign in front of set. Kalau ada single set sahaja pada kita punya quotient, kita akan conjugate menggunakan the set itself. Tapi kalau kita ada set dan operasi plus minus, kita akan guna cara conjugate dia adalah kita akan tukar sign in front of set. Okay, so kita tengok example 5 pada nota muka surat 8. Okay, now dah kenal conjugate, kita nak belajar macam mana nak rationalize menggunakan conjugate. Okay, so kita tengok soalan A. Kita ada satu quotient 9 over square root 3. Okay, so kita recognize dahulu conjugate dia. Since kita ada set di bahagian denominator dan set ini adalah single, therefore kita kata conjugate-nya adalah itself. Maksudnya set itself. So conjugate would be square root 3 itself. Okay, so macam mana nak rationalize? Ini baru kenal conjugate. Now untuk rationalize, apa yang kita akan buat adalah kita akan multiply. Okay, multiply numerator and denominator dengan conjugate kita. So our conjugate is square root 3. So darab di atas dan di bawah. Begini. Okay, and then barulah kita selesaikan. So operasinya adalah darab. So atas darab dengan atas, bawah darab dengan yang bawah lah. So kita ada 9 square root 3 divided by square root 3 times square root 3. Okay, so back to set rule. Kita kena tahulah yang di bahagian atas dia akan jadi 9 square root 3, nothing much untuk ditukar. Tapi di bahagian bawah, bila kita ada set times set, so actually the answer is 3. So bila kita rationalize, asalnya kita ada set di bahagian bawah. After kita buat proses rationalize, darab dengan conjugate, setnya akan hilang di bahagian bawah itu. So jawapan yang tinggal adalah kita simplify, become 3 square root 3. Okay, ini contoh yang pertama. Okay, soalan B. We have a quotient. Yang ini, so kita tengok sama juga di bahagian bawah ada melibatkan set, tapi tak ada proses plus minus. Okay, yang ada hanyalah single set di sini. Dua ini jangan risau, kita ada single set saja di sini. So by right kita tahu conjugate-nya adalah itself. Sebab single set, conjugate adalah square root 3 as well. So bila kita rationalize, apa yang kita akan buat adalah kita akan darab dengan conjugate kita di bahagian atas dan bawah. And then baru kita simplify untuk buat operasi darab atas dengan atas, bawah dengan bawah. So we have 3 square root 3 divided by, yang bahagian bawah kalau kita darab, hati-hati, we have 2 and square root 3 square root 3. Okay, so kita simplify, yang atas akan jadi 3 square root 3. Di bahagian bawah, apa yang kita akan simplify adalah yang ini. Okay, set 3 darab set 3 ini, so dia akan jadi 2 times 3. So kita ada 3 square root 3 divided by 6. And then kita masih boleh simplify lagi, which kita akan dapat square root 3 over 2. Okay, so ini contoh yang conjugate by itself. Okay, so untuk soalan C, kalau tengok dekat sini, kita ada set atas bawah. Okay, so kalau kita nak conjugate, bila ada set bahagian atas bawah, you can choose either one lah. Kebiasaannya, kita akan hilangkan set yang di bahagian bawah. Okay, hilangkan set bahagian bawah. So this one, you ada single set di bahagian bawah. Okay, so kita punya conjugate adalah itself.
Okay, sebab ada single set juga square root 7 sahaja. So, bila kita multiply dengan conjugate, dia akan jadi times with square root 7 di bahagian denominator and square root 7 bahagian numerator. Okay, so mari tinggalkan yang ni untuk kamu cuba darab sendiri. Okay, kita pergi kepada soalan D. Nah, untuk soalan D, this time kita tengok set kita di bahagian bawah. Okay, and kita dah ada operasi minus di sini. Ada dua set, ada operasi minus. So, bila melibatkan operasi plus minus, we would change sign in front of set. And madam kata tadi, kalau ada dua set begini, tukarlah sign yang di tengah ini. Lebih mudah. Okay. So, conjugate-nya adalah square root 7. Change sign di tengah. So, kita ada plus square root 5. So, bila kita buat rationalize, kita akan darab dengan denominator dengan conjugate kita, square root 7 plus square root 5. Atas pun mesti sama, square root 7 plus square root 5. Okay, so this one, kita perlu darab manually. Okay, so apa yang berlaku adalah kita ada di bahagian atas, 1 times with square root 7 plus square root 5. And then di bahagian denominator kita akan ada dua bracket begini. Square root 7 minus square root 5. Square root 7 plus square root 5. Okay. So, yang ini memang kena expand manually. So, kita ada square root 7 plus square root 5. Divided by. Okay, yang bawah boleh expand manually. Kalau takut, so kita try one by one. This one, square root 7 times square root 7. Yang tinggal hanyalah 7. Okay, next. Square root 7 square root 5. Positive. Square root 7 square root 5. Next, kita ada negative 5 times square root 7. So, sorry, negative. Next, kita ada negative square root 5 times square root 7. So, it is actually negative square root 7 times square root 5. Sama saja. And last one, kita ada negative square root 5 times square root 5. Hanya tinggal negative 5. Okay, so simplify yang bahagian bawah ni. Kalau kita perhatikan, yang atas D takkan jadi apa-apa sebab we just have square root 7 plus square root 5. Tapi untuk yang di bahagian bawah, okay, bila kita darab dengan conjugate, okay, always kalau kita darab dengan conjugate begini, ini kita punya set asal, didarab dengan conjugate dia, apa yang akan berlaku adalah bila kamu expand, yang bahagian tengah ni akan hilang. Dia hanya tinggal yang depan dan yang paling belakang sekali. So, kita hanya tinggal 7 minus 5 which is 2. Okay, so ini adalah jawapan kita selepas kita buat proses rationalize. Okay, di muka surat 9 pada nota ada lebih banyak example yang kamu boleh try untuk buat proses rationalize. Okay, madam akan guide sikit lagi untuk bantu kamu pilih conjugate yang betul. Tapi proses rationalize kamu boleh cuba habiskan sendiri. Okay, untuk soalan E. Okay, kalau kita nak buat proses rationalize, kita akan darab dengan, okay, kita punya set adalah yang di bahagian bawah sini. So, kalau kita tengok dia dah mula terlibat dengan operasi plus minus. Soalan ni minus. Okay, so kalau ada operasi plus minus, kita akan change sign in front of set. So, untuk soalan ini, setnya adalah ini. Jadi, kita kena tukar sign depan ni. Asalnya plus, bila kita buat conjugate atau kita pilih conjugate dia akan jadi negative 2 stay di belakang dan di depan set sekarang akan jadi negative square root 5. Okay, so ini conjugate dia dan kita akan multiply atas dan bawah dengan conjugate ini untuk proses rationalize. Okay, so pastikan kamu darab dengan betul sebab melibatkan negative sign di sini. Okay, untuk soalan F pun sama. Kalau kita tengok di bahagian bawah ni, kita ada set yang melibatkan operasi tambah di sini. So, kalau ada tambah tolak, kita akan tukar sign in front of set. This is our set. So, kita kena tukar plus ini menjadi minus. So, bila rationalize, the conjugate would be 3 minus square root x. Dan di atas pun akan 3 minus square root x. Soalan G.
Okey, G again kita ada set di bahagian bawah sini dan ada juga operasi plus. So kita akan change sign in front of set untuk kita punya conjugate. So conjugate would be negative square root 3 plus 1 stay. Negative square root 3 plus 1 stay. Dan baru boleh sambung proses rationalize. Okey, untuk soalan H, kita ada set di bahagian bawah. This time again ada juga operasi minus di situ dan melibatkan dua set. So sama juga kalau ada operasi minus atau plus dan melibatkan pula dua set, madam kata tukar yang di tengah lebih mudah. Okay, so apa yang kita akan buat adalah multiply with the conjugate would be square root x plus square root y. So untuk rationalize, atas dan bawah didarab dengan conjugate yang sama. Okay, so boleh cuba habiskan sehingga soalan J.